Okey, baik sahabat-sahabat. Malam ni kita nak buat reaction berjemaah. Untuk video daripada Yusuf Azmi. Pada kita, tapi yang saya difahamkan, video-video itu adalah memang dia sendiri potong dan dia letakkan dekat feed. Jadi sebab itu saya ni sebenarnya pada peringkat awal ni sahabat, nak bincang dia. Saya cuba untuk berbincang, untuk aturkan pertemuan. Sebab macam ni, saya nak beritahu kepada saudara Syihab, saya ni orang awam dan saya aktivis. Dan ramai masyarakat di luar sana adalah orang awam. Orang yang kadang-kadang macam saya, yang kurang ilmu, kurang bijak, kurang pandai, tidak mempunyai kefahaman agama yang tinggi, tak belajar sampai ke Mesir, tak belajar sampai ke Al-Azhar, tak ada. Ramai orang awam. Tetapi sebab itu, perkara-perkara yang kalau kita, saya walaupun orang yang tak bijak sahabat, orang yang tak pandai sahabat, saya tahu, saya sebagai pengamal undang-undang, bila saya nak bercakap soal undang-undang, saya akan bercakap dengan orang yang fasih dengan undang-undang. Dan kalau saya bercakap dengan orang awam tentang undang-undang, ataupun saya bercakap tentang soal kerja yang saya sedang lakukan pada saat ini di dalam persatuan saya, kerja-kerja membenterah aktiviti haram, berlawan dengan judi, berlawan dengan alo, berlawan dengan skamer dan sebagainya, maka ini bukan menjadi satu pembualan yang saya boleh buka kepada orang awam untuk join saya. Sebab itu di semboyan Malaysia, kita buka ruang kepada masyarakat untuk join kita untuk isu-isu kebajikan saja. Maksudnya mengajak kepada masyarakat untuk bersama dengan semboyan Malaysia dalam berkaitan kebajikan. Bila mereka datang kepada kita nak join semboyan, nak bersama dengan semboyan, nak sama-sama benterah aktiviti haram, saya tak benarkan. Kenapa saya tidak benarkan? Kerana mereka melihat dalam insiden-insiden video-video saya seolah-olah benda itu mudah. Nampak seolah-olah saya ini pantas tersebut. Maksudnya tidak boleh disentuh, tak boleh ditangkap, tak boleh ni. Sebenarnya hakikatnya saya memahami undang-undang. Sebab itu saya tahu saluran mana yang saya perlu attack, saluran mana yang saya perlu berdiskusi dengan baik, saluran mana yang saya perlu berbincang, saluran mana yang perlu saya beri tekanan kepada pihak berwajib, saluran mana yang perlu saya minta untuk adakan pertuduhan di Jabatan Perhubungan Negara. Kita tahu saluran itu dan kita tahu proses untuk sampai kepada apa yang kita nak capai. Sebab itu, kerja-kerja yang kita buat, kita tak simply mengajak orang awam. Sebab itu, saya lihat, sebenarnya saya tak nak respon lah, tapi sebenarnya saya nak respon juga sebab semalam Syihab telah membuat satu statement yang menyatakan satu, yang kalau Abang Yusuf, kalau Yusuf Azmi hang nak jumpa saya, hang datang jumpa saya. Kan? Kalau tak silap saya lah ke saya salah kan? Jadi saya kena buka lah video dan takut saya salah. Jadi kita tak nak lah kita pula jadi orang fitnah orang ni. Jadi kalau tak silap saya, ni video dia. Saya tengok Abang Yusuf Azmi ada mesej dekat Instagram yang seolah-olah menegur saya tidak hormat kepada para ulama, dan diambil quote saya yang saya kata apa yang dia susah adalah sebab banyak tu mazhab Amir Umar. Cuba buat tengok Amir Umar punya solat memang banyak bergerak, jadi tak ada isu paksa. Dan Abang Yusuf Azmi ni saya pun tak tahu macam mana dia. Mungkin dia main suka tengok yang kerat-kerat, dia tak suka tengok benda yang dekat TikTok ni macam-macam. Abang Yusuf Azmi dan kita ambil kat feed dia macam mana, kita tengok kat TikTok, kat feed dia. tujuan dia jahat. Saya ni tak pernah mengutuk dan mengeji para ulama, tidak pernah mencaci para ulama, Tidak mencaci para ulama. Banyak dalam video saya kata sayangi Habib Umar, saya dah sebut bahawa hormati para ulama, saya dah sebut. Terima kasih sayangnya Habib yang Umar. ikut yang pelik-pelik dia dengan tujuan nak menjatuhkan orang ni bersepak. Dan Abang Yusuf Azmi, tolonglah jangan percaya sangat dengan hoax ni. Awak selalu nak tonjok orang scam dan sebagainya, tapi takkan benda hoax macam ni ataupun benda yang boleh bincang banyak macam ni pun hang boleh apa dia tak faham. Benda ni mudah je faham. Takkanlah saya yang mengaji dekat Al-Azhar, Mengaji dekat Al-Azhar, para ulama, saya tak tahu. Lagi-lagi saya selalu sebut dalam live saya, bincang banyak
dengar, ini satu. Okay. Ini apa dia sebenarnya yang cuba nak disampaikan ni? Yang solat kan tu nampak macam gerak-gerak. Oh, tak solat kau awak bodoh sangat. Sampai solat dengan tak solat pun tak dapat beza. Saya malah Habib Umar. Yang risau. Bergerak banyak itu adalah malah Habib Umar. Ini tujuannya apa? Cuba dengar. Cuba kita Cuba dengar betul-betul apa yang dia cakap. Kita nak dengar supaya kita tahu apa sebenarnya. nampak macam gerak-gerak. Oh, tak Ini cara solat apa? kau awak bodoh sangat. Sampai solat dengan tak solat pun tak dapat beza. Saya malah Habib Umar. Yang risau. Bergerak banyak itu adalah malah Habib Umar. Pakai hukum akal ke bos? Kita malah Dengar sekali lagi, saya tak bagi dengar supaya faham. Adakah ini orang yang dikatakan memberi sokongan kepada kepada ulama seperti yang Tuan Guru Habib Omar, ataupun ini adalah apakah body language dan juga percakapan yang sedang ditunjukkan? Boleh fikir sendiri lah. dengan solat ke tu nampak macam gerak-gerak. Oh, tak solat kau awak bodoh sangat. Sampai solat dengan tak solat pun tak dapat beza. Saya malah Habib Umar. Yang risau. Bergerak banyak itu adalah malah Habib Umar. Pakai hukum akal ke bos? Kita malah Jadi sebenarnya, dengar. Saya nak kena tunjuk supaya faham kenapa kita dengar. Sekejap lagi saya akan jelaskan satu persatu. So hari ni kita dapat live berapa ada orang report. Oh, faham. Kena stop ke apa? Tadi kita nak kita kena 2 hari lepas kita ada buat video reaction secara berjemaah Boleh ke? di dalam Boleh je. TikTok berkaitan tentang isu solat Habib Tak boleh Umar online berapa hari? bertepatan dengan mazhab Esok Syafi'i. kali. Kemudian Satu hari semalam je. ada seorang ustaz telah memberikan reaction berkaitan tentang isu berkenaan yang kita bincang. Dan video beliau ini agak viral juga. Ini, Saya ajak Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni viral satu video. Ini cara solat Habib Umar ketika dia solat macam-macam yang dilakukannya. Gerakan yang cukup banyak. Dia sambil solat dia baca Al-Quran. Pergerakan dia yang begitu selamba ketika solat. Oh tuan tak boleh tunjuk rakaman lain dekat dalam ni. Dia membaca Okey. ayat-ayat. Jadi, saya jelaskan dekat sini. Boleh saya cakap? Okey. Sebenarnya saya tidak mempunyai sebarang masalah sahabat dengan Syihab ni. Siapa-siapa saja. Dan saya bukanlah golongan agamawan. Saya bukan para ilmuwan. Saya bukanlah orang yang boleh bercakap bukan arif billah dalam bab Quran, hadis. Saya bukan orang ahli fiqh. Saya bukan ahli hadis. Bukan. Semua bukan. Tetapi saya orang awam dan saya aktivis dan saya orang yang mencintai kepada baginda Nabi SAW. Dan saya adalah orang yang mencintai kepada ahlul bait. Saya orang yang nak berkhidmat kepada mereka. Kerana saya khawatir sahabat, nanti di mahsyar nanti, saya khawatir nanti baginda Nabi SAW tanya kepada kita, apakah yang kita lakukan ketika cucu cicitnya dihina? Apa yang kita lakukan ketika cucu cicit dia sedang dicaci, diberikan ruang untuk orang ramai untuk menyebarkan fitnah, tomahan, tuduhan dan hinaan. Okey, saya nak beritahu. Mungkin Syihab ni dia ingat orang-orang awam yang biasa dia boleh perbodohkan, boleh kelirukan. Mungkin dia rasa dia boleh kelirukan pihak yang berwajib. Dia boleh kelirukan siapa-siapa sahaja, orang-orang awam. Tapi dengan orang yang memahami konsep perundangan, orang yang memahami dalam konsep psikologi, dia faham apa yang cuba dibawa oleh Syihab ni. Saya nak beritahu kepada Syihab, awak mungkin boleh menafikan di media, awak boleh menafikan setiap hinaan, perian, sindiran yang awak lakukan. Kerana apa? Kerana tidak keluar daripada mulut kamu. Tapi kamu membuka ruang dan peluang kepada orang ramai. Okey, saya ambil kepada video yang pertama. Awak cakap tentang solat Habib Umar, pergerakan Habib Umar, dan awak cakap apa? Malam ini kita akan membincangkan tentang solat Habib Umar yang bergerak banyak. Jadi okey, saya nak tanya, tujuannya apa? Dia mudah je. Kalau awak nak berdiskusi, awak nak buat satu talk show program, nak bincangkan, awak ambillah panel ataupun awak menjadi panel. Contohnya ada satu host. Okey, malam ni contoh, saya bagi contoh. Okey, malam ini kita akan membincangkan topik hangat pada malam ini. Kita bersama dengan contoh Tuan Guru atau Doktor sekian-sekian malam ini untuk membincangkan, untuk merungkai atau membahaskan atau pandangan yang boleh menyebabkan orang awam tidak terjerumus ataupun orang awam memahami konsep yang sebenar dalam solat yang betul. Awak jemput panel, awak jadi host, ataupun awak jadi panel, awak jemput satu host atau satu lagi orang panel. Tetapi apa yang awak buat adalah awak buka kepada publik untuk bincang dengan isu ini.
Sedangkan ini berkaitan dengan Habib Omar daripada guru kita. Saya tak pedulilah kalau kamu orang tak suka sekalipun, tetapi saya adalah orang yang pernah pergi ke Tarim, yang pernah duduk di Tarim sekejap pada bulan Ramadan. Saya orang yang pernah solat lepas maghrib dan tunggu di masjid itu untuk bersama dengan nak duduk dalam jemaah tu, nak diimamkan oleh Habib Omar, dan saya duduk pada malam itu. Saya tahu macam mana Habib Omar ini orangnya, akhlak yang macam mana. Dan saya kalau tengok, saya rasa teruja dengan sikapnya, dengan sifatnya, dengan akhlaknya. Dan bila kita melihat bukti-bukti yang bahawa dia adalah orang baik, orang alim bagi saya, orang alim. Dan saya rasa orang yang saya lihat adalah orang yang sangat merendah diri, orang yang sangat tawaduk, orang yang meraihkan orang. Bagaimana saya boleh membenarkan ada masyarakat di negara kita, satu orang awam membincangkan satu benda yang tidak perlu dibincangkan kepada orang awam. Jadi saya balik kepada cerita saya tadi. Jadi kenapa awak kena buka peluang untuk bincang dan bahas ini di publik? Maksudnya di publik, kenapa? Melainkan awak jemput panel 1, panel 2, awak jadi host, atau awak jadi boleh memahami. Kalau nak berdialoglah dengan orang yang arif billah. Tapi sekarang ni awak buka peluang kepada publik untuk komen. Bila awak buka peluang kepada orang publik untuk komen, apa sebenarnya tujuan awak? Tujuan awak nak menyebarkan untuk orang menjadi tempat platform awak untuk mengata, menghina, menyindir. Tujuannya untuk apa? Jadi ini yang sebenarnya yang membuatkan saya nak berjumpa, nak berbincang untuk hentikan perkara ini supaya tidak lagi berterusan. Dan bila saya DM awak dan sebagainya, maka awak, okeylah, kenapa saya jadi marah? Ada video yang terbaru. Video yang terbaru pula awak keluarkan yang di mana mazhab Habib Omar. Habib Omar manalah ada mazhab. Dan kita tahu kita semua ikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi bila awak sebut dalam keadaan awak ketawa, tujuannya apa sahabat? Tujuannya untuk apa orang kata, untuk bagi masyarakat kita ni jadi confused. Kan? Bertanya-tanya. Dengan reaksi macam tu kan, kadang-kadang membuka ruang untuk orang komen. Betul. Benda-benda yang kita tak tahu kan, hakikat dia macam mana kan. Dia lain sahabat kalau dia bagi tahu malam ini kita ingin membincangkan tentang bagaimana yang sebelum ini ramai tuduhan atau tomahan berkenaan Habib Omar sekian-sekian. Lepas tu malam ini kita akan panggil 2 orang panel datang jadi host, dan ada host untuk kita bincang lebih terperinci daripada doktor sekian-sekian. Okeylah. Tapi ini bila dia dalam keadaan ketawa, dalam keadaan macam Mama Habib Omar, apa anda tak tahu? Kalau solat tak solat, ini apa dia solat? Ini bukan kesindiran dan memernik. Dia panel sendiri. Jadi saya nampak ini sudah melampaui batas. Jadi saya nak beritahu kepada Syihab, hentikan perkara yang awak sedang lakukan ini kerana awak telah menyebabkan memutarbelikkan keadaan orang awam ni. Awak telah mengelirukan orang awam. Awak telah menyebabkan orang yang kurang ilmu macam saya. Saya ni orang yang macam kurang ilmu, kurang fasih, bukan orang ni. Jadi awak buka ruang kepada saya untuk komen. Awak beri ruang kepada saya untuk komen. Awak beri masyarakat ruang untuk komen. Ini tujuan awak apa? Lepas tu bila saya DM awak, awak ada keluarkan satu video yang mengatakan Yusuf Hazmi, Abang Yusuf Hazmi, abang tanya saya dengan ilmiah, kata ya baik, nak jumpa saya, tiba-tiba abang post out. Saya post sebab apa? Sebab awak keluarkan kenyataan mazhab Syafi'i, mazhab Habib Omar, mazhab Habib Omar. Tujuannya apa? Jadi saya hantar, saya share ke story saya untuk berjumpa awak sebab awak tak mau jumpa saya. Sehinggalah awak reply yang terbaru, awak jumpa. Kiranya awak cakap awak tak ada di KL. Awak kata awak ada di Melaka. Saya kata kita jumpa di Melaka untuk kita merungkai persoalan ini, untuk selesaikan benda ini dengan baik. Tapi di Melaka awak tak reply saya. Sehinggalah saya naik ke dalam story. Saya dapat ini sudah melampau kerana Habib Omar dipermainkan seperti bola oleh awak ni. Jadi saya kena share kat story saya untuk minta pertemuan. Akhirnya awak DM saya balik. Bila awak DM saya balik, awak bersetuju untuk berjumpa dan saya bersetuju untuk jumpa. Lepas tu awak letakkan perjumpaan itu di rumah awak. Kenapa awak nak jumpa di rumah? Saya cakap, saya sanggup datang ke tempat awak, betul? Dan saya sanggup pergi ke tempat awak, betul? Tapi awak cakap, boleh Abang Yusuf datang ke rumah saya. Abang datang berapa orang? Saya kata saya datang seorang diri. Tapi jumpa di mana? Ni bang alamat saya. Awak bagi alamat kat mana? Awak beri alamat dekat rumah awak. Okey. Kenapa kalau awak rasa awak tidak bersalah,
dan boleh bincangkan dengan baik. Kita bincang di pejabat awak ataupun di restoran berdekatan dengan pejabat awak ataupun di restoran berdekatan dengan rumah awak. Saya dah minta pilihan-pilihan yang saya bagi. Saya tak perlu awak datang ke pejabat saya, tapi awak tak mampu. Jadi bila awak tak ada tempat pejabat, awak kata pejabat awak di rumah. Tak mungkin saya nak masuk ke dalam rumah awak untuk bincangkan topik yang menjadi topik penting untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau ketika pejabat awak tempat official punya place. Kalau di pejabat awak, mungkin saya boleh bincangkan dengan lebih, orang kata, details apa yang nak dibincangkan. Jadi kalau saya datang dalam rumah awak, katakanlah awak track saya, dan awak kata barang dalam, contoh, katakanlah ada barang yang kehilangan dalam rumah awak, ada perkara yang awak cuba nak membangkitkan kemarahan saya, tiba-tiba berlaku pergaduhan, perintikahan, apa yang jadi? Saya dalam rumah awak, bukan tempat official, bukan tempat yang pejabat, bukan di kedai makan, bukan di open space, bukan. Jadi apa kata jadi? Akan berlakulah tindakan laporan polis dan sebagainya. Akhirnya kita ditangkap, maka kita pula yang dituduh. Sebab itu saya minta untuk berjumpa di mana? Di pejabat. Awak tak ada pejabat, saya kata, okay, jom jumpa di pejabat saya di Wisma Semoyang Malaysia. Kita ada tempat yang baik, open space, kita ada bilik meeting, kita ada tempat ruangan yang saya rasa cukup, selesa dan tak ada siapa yang mungkin cederakan awak. Dan tak mungkin saya sebagai orang Islam nak mencederakan saudara Islam yang lain. Tak mungkin. Saya nak mencederakan awak, nak pukul awak, tak ada. Buat apa? Sebab saya bukannya pukul awak, bukanlah orang yang perlu saya lawan. Tapi awak adalah orang yang perlu saya hentikan. Kalau saya nak gaduh, saya gaduh dengan Along. Kalau saya nak gaduh, saya gaduh dengan gangster, toki judi dan sebagainya. Ini awak ni orang yang saya rasa lebih tajam daripada Along. Along ni, dia pernah subut sahabat. Tak payah, saya pukul sama you, saya ni. Tapi kalau orang yang boleh menyebarkan di ruang media sosial ini, menyebabkan orang ramai untuk menaburkan fitnah, mengherdik, menghina, mencaci sahabat, semana lebih baik. Boleh tak sahabat ini sebagai orang awam? Saya nak tanya sahabat. Sahabat kenal saudara Syihab ni dah berapa lama? Dia tak kenal sangat pun sahabat. Tapi pernah tengok dalam YouTube. Itu dia sahabat. Iyalah, dalam media sosial ni kadang-kadang komen-komen yang dia orang buat ni tak tahu ujung pangkal kan. Tapi komennya melebihi daripada apa yang sebenarnya kan? Kadang komennya daripada video yang satu klip kan, kehidupan riwayat hidup Habib Omar ni apakah kita tahu kan. Jadi daripada insiden-insiden yang terasing atau insiden yang terpencil kita ambil kan, dan kita komen, padahal hakikatnya kita tak tahu daripada A sampai Z. Sahabat, saya nak tanya sahabat sebagai orang awam, kalau sahabat nak cari ilmu agama, sahabat akan cari guru agama, betul? Okey. Bukankah dalam orang menyampaikan ilmu agama, sahabat lebih faham, sebab tu saya jemput sahabat. Orang yang nak menyampaikan ilmu agama ni, dia mesti akan sampai sesuai dengan keadaan orang yang nak disampaikan, betul? Takkanlah budak umur 5 tahun, kita terus ajar dia hadis. Orang yang boleh kita terus ajar hadis ni, orang yang ajaib lah, umur 5 tahun. Mungkin orang-orang macam orang di Hadramaut Tarim tu boleh lah. Tapi kalau budak-budak ni mungkin dia baru mula dengan Quran. Betul sahabat? Ada peringkat-peringkat dia, betul sahabat? Betul. Kan, sebab itu dalam pelajaran pun sama. Dia ada peringkat daripada sarjana, pergi diploma, pergi kepada master, pergi kepada PhD. Betul tak sahabat? Adakah boleh terus-terus orang awam terdapat satu kefahaman yang terus macam ni? Terus boleh kita pamerkan tentang ulama ni sebagai apa komen sahabat pasal ni? Saya tak berapa saya nak tahu apa sebenarnya sebagai orang awam. Macam mana sahabat? Dia kalau buat macam tu menambahkan apa orang kata orang jadi lebih confused lah sahabat kan. Jadi kalau selama ni kita dah anggap ulama ini ulama yang antara yang terbaik kan, tiba-tiba ada orang bercakap benda-benda yang dia buat tak baik kan. Jadi kita sebagai orang awam sahabat akan terpalit dalam minda kita ni sahabat. Betul ke dia ni kan, buat benda-benda macam ni kan. Padahal kalau kita nak kaji betul-betul kan, mesti tengok full video sahabat. Betul. Kalau video yang sekerat-sekerat ni, kalau saya tengok kali pertama video yang sahabat tunjuk kan, saya dalam fikiran saya, ini bukan dia solat, dia datang tu nak sedia untuk solat diri, mungkin nak kaji balik ayat-ayat apa yang dia nak baca dalam Quran dalam solat dia kan.
Dan kita interpret melalui angle yang lain. Dia kata dia solat macam ni kan. Saya kurang nak boleh terima lah sahabat kalau saya tak tahu. Sahabat rasa cara dia kurang ajar tak kurang ajar? Kalau dah tentulah sahabat, sebab kita ni ini ulama, antara ulama yang terbesar sahabat kan? Ulama yang banyak jasa dia sahabat, dan tiba-tiba kita dibuat macam ni kan, tak betul lah sahabat kan? Kita tak boleh buat benda macam ni. Walaupun kalau ada benda-benda yang betul dia buat tak kena ke apa kan, kita tak boleh sebarkan sahabat kan. Itu aib. Kalau ada aib sahabat, betul. Kalau kita nak buka aib kan, Allah Akbar sahabat, aib kita tu lagi banyak sahabat. Sahabat, saya di persatuan pun ada kes-kes yang hari-hari ada kes. Hari-hari ada kes Kalau kita lihat, kita tidak selalu kita buat live sekarang. Kita tak selalu kita akan keluar konten kat YouTube. Kenapa? Ada kes yang kita sebarkan kepada publik kerana dia menyebabkan orang ramai. Contohnya, satu orang ni telah menipu 1,000 orang. Kalau kita tak pamerkan dia punya kegiatan, maka kita akan bermasalah. Itu pun kita tutup wajah dia. Betul? Kawan, kita tutup wajah dia. Tak nak memperlihat wajah dia. Boleh nampak sama-sama saja. Yalah. Ini kan secara terang-terangan kita letak secara terbuka Habib Omar punya wajah. Dengan sebenarnya kita mencari, saya nampak dia lebih mencari-cari kesalahan. Yeah. Sedap, macam sahabat sebut tadi. Boleh jadi dia sedang buat persiapan. Okey, katalah dia tengah sebelum masuk soft, buka Quran ke, tengah tengok Quran melalui handphone, kemungkinan mata ni kurang jelas. Biasanya pakai Quran, tapi hari itu kena pakai handphone. Sebab saya pernah pergi ke Terim. Habib Omar kalau solat, dia ada satu Quran yang besar di depannya. Dan satu malam, 3 rakaat termasuk witir, tarawih di Terim, Habib Omar akan baca lebih kurang dalam 2 juz. 2 juz saya sabar. Itu hanya di dalam satu masjid. Dan dia berpusing-pusing sehingga kepada subuh, barulah berhenti. Dan saya difahamkan solat hampir 100 rakaat yang saya difahamkan lah. Jadi saya yang ikut 23 rakaat pun sahabat dah bengkok lah. Jadi macam mana seorang sosok yang kita anggap orang yang menjadi guru kita, seperti bapa kita, seperti menunjukkan tunjuk jalan pada kita, yang menunjukkan kita perbuatan yang baik, menjadi orang yang kita cintai, tiba-tiba dia kena kata macam mak ayah kita sahabat. Kalau mak ayah kita kena kutuk sahabat, mak ayah kita punya maslahat dibincang kepada publik sahabat, apa perasaan kita sahabat? Sedangkan kita lihat sendiri ketika Habib Omar, saya pergi ke di hotel di Palma, ada buat baru-baru ni, orang-orang yang bertanya persoalan kepada dia, ada yang golongan transgender, ada yang tanya soalan yang datang daripada dunia yang berbeza, tetapi Habib Omar menjawab dengan khidmah sahabat. Maksudnya Tuan Guru Habib Omar ni, dia tidak menjawab secara okey, kau ni transgender ni memang confirm masuk neraka, contoh. Tidak dijawab dengan begitu. Menunjukkan Habib Omar ni adalah orang yang sangat menjaga-jaga kata-katanya. Walaupun orang-orang yang ditanya itu mungkin, termasuk diri saya, orang yang melakukan kesalahan, tetap dia menjaga hati. Dia orang kata bercakap dengan khidmah. Sebab itu bila perbualan tentang Habib Omar yang dicakap kepada publik, dia sebenarnya menyakitkan kita. Jadi sebenarnya saya memang beri amaran sahabat kepada Syihab ini supaya carilah topik yang lain, berilah pendedahan yang baik kepada masyarakat, bincanglah cara tertib-tertib yang terbaik, bukan mengambil sosok individu ini untuk dibincangkan, bukan ambil ulama ini dibincangkan, jangan ambil Yusuf Hazmi dibincang berbalik, jangan ambil ustaz ini dibincang. Untuk apa? Kalau nak berbahas untuk gerbang ilmu yang lebih besar boleh, tapi berbincanglah dengan orang yang arif. Orang arif berjumpa dengan orang arif. Kalau awak orang arif, berjumpa dengan orang yang arif. Bukannya berdebat dengan orang awam. Sekarang ni awak buka ruang kepada orang awam untuk masuk dalam dunia debat ni. Jadi bagi saya itu adalah satu perbuatan yang kurang sopan. Dan saya rasa kurang hajar. Dan benda ini perlu dihentikan dengan segera. Dan saya nak dengan segera mungkin kita buka ruang. Ini pejabat Wisma Semboyan Malaysia datang sini, kita berbincang secara tertutup. Dan kita selesaikan perkara ini dengan baik. Kerana apa? Saya dipahamkan ramai sangat masyarakat sedang marah.
Dan kita khawatir ada perkara-perkara yang tidak ada ingin berlaku. Kita khawatir, dah ada juga kita tengok video-video yang orang ambil dia ketika dia berada di surau. Ada kadang-kadang anak dia ada di sebelah. Anak nanti benda-benda ini yang kita dah risau. Benda ini akan menjadi pasal dia macam ni. Bukan pengikut Habib Omar fanatik atau kapsul. Bukan. Tapi kadang-kadang orang awam yang baru nak dekati Islam, contohnya sahabat, baru keluar penjara, baru lepas buat jenayah sebagainya, baru keluar penjara, terkesan nak bantu, nak jaga ulama sebagainya, mereka ini yang akan mengambil tindakan yang tersendiri. Ini yang menjadi khawatir saya tentang perkara ini. Jadi sebab itu sahabat, cuma saya nak tanya kepada sahabat, apakah sebenarnya sahabat ni orang yang saya kira orang yang lebih banyak pengalaman, melalui proses-proses hidup ni kepada orang muda macam Syihab ni, sebenarnya apa yang sebenarnya boleh diberi nasihat kepada dia? Mungkin saya ni tak layak nak nasihat dia, tapi sahabat mungkin orang yang lebih tua, kita cerita orang yang lebih tua, yang lebih berpengalaman. Maksudnya kalau naik ke usia ni, orang yang berpengalaman, apa sebenarnya perlu dilakukan kepada orang yang berilmu macam dia ni? Sebab saya dengar dia belajar sampai di Mesir, di Al-Azhar. Jadi saya difahamkanlah, sebab ketika anak saya singgah di Mesir, dapatlah pergi ke dalam satu maulid yang di mana dianjurkan dipimpin oleh Habib Ali Al-Jufri di Mesir. Anak saya ada keluar sekejap. Saya tengok akhlak mereka yang duduk dengan akhlak baik yang luar biasa baiknya sahabat. Meraihkan, tak kenal pun anak saya, tapi raihkan anak saya dekat sana, orang luar. Takkanlah belajar kat Al-Azhar sahabat, kan? Macam ni perangainya, maksudnya tak adalah, maksud saya tak kena dengan ilmu, dengan adab dia tu berbeza lah. Apa sebenarnya sahabat? Saya beginilah sahabat kan. Saya tak suka lah kalau orang kata benda isu ni jadi satu lagaan sahabat. Ya betul. Orang ni hentam orang ni kan, orang ni kata orang ni kan. Jadi bila jadi begitu sahabat, contohnya macam apa orang kata, kita kata benda-benda yang tak baik pada ulama kita. Betul. Kan, padahal ulama kita ni itulah tempat untuk kita menimba ilmu, salah satu cara dia kan. Jadi kalau macam sahabat katalah, kalau kita yang baru-baru mula ni, kita kali pertama mungkin kita buka social media ni, itulah keluar dalam algoritma tu Habib Umar bagi ceramah ke apa, dan kita jadi ikutan dia. Tiba-tiba ada satu hamba Allah ni mengatakan Habib Umar ni pula tak betul kan. Ini akan menambahkan kita punya apa orang kata confuse lah dalam kepala kita sahabat, terutama kita yang baru-baru nak belajar lah sahabat. Itu saja sahabat saya. Dia beri keliru pada orang awam. Betul. Itulah saya nak beritahu kepada Syihab ni, supaya hari ini saya masih membuka ruang untuk berjumpa. Tapi bukanlah dekat rumah awak. Janganlah jadi macam kanak-kanak. Nak jumpa kat rumah pasal apa? Ini bukan hari raya. Dan nak jemput saya pergi hari raya haji. Jumpalah secara ni. Dan jumpa tujuannya apa? Just untuk berdamai. Saya okey. Tapi jangan buat benda ini menjadi kekiluran lagi kepada publik. Kalau apa yang takkanlah kita nak bincang isu ni dekat YouTube. Dia kata, bang boleh tak? Dia ada hantar mesej kat saya. Bang boleh tak kita selesaikan benda ini melalui YouTube? Maksudnya di channel YouTube lah. 10 minit dia bercakap, 10 minit saya bercakap, 10 minit dia bercakap, 10 minit macam itulah. Sampailah kepada penggulungan dia 5 minit, saya 5 minit. Debat lah. Debat lah. Jadi saya cakap lagi, kalau nak debat, saya mana ngerti perdebatan pasal ni. Saya cuma nak beritahu dengan awak supaya berhentilah komen kepada orang dan buka ruang kepada umum. Itu saja. Kalau nak suruh debat, awak pergilah cari orang yang awak layak untuk debat. Saya bukan debat. Cuma kalau nak masuk ring boleh. Saya boleh juga sikit-sikit kan, macam bolehlah macam sikit boleh sahabat. Tapi kalau kuat sangat macam Syihab ni pun, saya pun takut juga. Kena pakai wasit dan sebagainya kan. Sebab saya pun tak mampu nak berlawan dengan orang yang sekuat macam ni. Tapi kalau nak ajak debat, saya bukan orang yang perlu debat. Sebab tu dia ajak saya jumpa dekat YouTube semua dah macam budak-budak saya rasa. Jadi saya rasa tak perlu nak jumpa di dalam YouTube. Kita jumpalah secara berdebat dan selesai benda ni. Dan kalau saya salah, saya juga minta maaf. Mudah saja. Cuma saya nak dia duduk berdepan untuk
menyelesaikan maslahat yang sedang merukai kepada masyarakat ini yang dah jadi keliru pasal dia. Jadi berhenti. Saya rasa sudah berhenti dan saya buka ruang. Jadi boleh berhubung dengan sekretariat saya atau berhubung melalui DM saya melalui IG. Saya menjamin tidak ada berlaku sebarang kekasaran, tidak akan berlaku sebarang orang kata pukul-memukul. Tak ada. Kita jumpa di pejabat secara official. Kita akan bincang dengan disaksikan dengan kamera yang akan direkod. Supaya kita pun tak nak dia kata dia datang sini dia kena pukul. Jadi kita rekod. Jadi sebab ada yang dia cakap kat statement pun dia tak mengaku. Dia kata dia tak pergi Habib Umar. Dia kata dia tak kata Habib Umar. Tapi yang dia sebut-sebut dia semua pasal Habib Umar. Sebab itu saya malah nak cerita panjang. Jadi saya tunggu awak pada masa yang terdekat. Sebab jangan sampai orang awam yang pergi jumpa pada awak. Saya doa supaya tak begitulah. Sebab bila saya bersetujulah bila awak cakap dari segi adab saya perlu datang jumpa awak. Okey, semua saya ikut. Saya akan datang jumpa awak. Kalau dari segi adab awak kata saya kalau orang yang nak berjumpa nak minta nasihat, saya rasa awak tak faham tentang bahasa reverse psychology. Bila saya kata saya datang jumpa awak untuk minta nasihat tu awak faham lah. Sebenarnya saya sedang marah. Saya sedang marah dan saya nak awak hentikan perkara ini segera. Tapi awak ambil bulat-bulat tu, konon-kononnya awak boleh menasihati saya. Okeylah, Alhamdulillah. Tak apalah. Saya ambil awak orang yang boleh menasihati saya sebab saya kurang ilmu. Tapi sekarang ni, jom kita berjumpa dengan keadaan yang segera. Jadi insyaAllah, saya beri peluang kepada awak. Kita berhubung melalui DM, melalui IG ataupun kontak hotline number. Kita bincang. Saya akan jamin tak ada perkara apa-apa yang berlaku yang tidak diingini. Jadi itu saja. Jadi insyaAllah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa kena kontrol. Okey, kita dah tonton video tadi secara sepenuhnya dan kita telah rekodkan apa yang beliau katakan daripada awal. Sejujurnya ini kali pertama saya menonton rakaman ini ataupun kenyataan sidang media yang mana disiarkan di Perikatan Nasional Media. Sekejap saya tengok Perikatan Nasional Media ni betul ke mohong ni. Saya tak tahu ni betul ke tak betul. Dia rasmi daripada Perikatan Nasional ke ataupun tak, saya tak tahu. Tetapi daripada Perikatan Nasional Media lah. Saya tak tahu apa keterlibatan orang politik dalam bab ni. Okey, baik. Kita sebut satu persatu daripada mula sampai habis. Sebelum tu saya nak tanya dulu. Ada tak di dalam live kita ni Yusuf Azmi? Ada tak Yusuf Azmi dalam live ni? Sebab saya ada maklumkan dekat Facebook secara terang-terangan kalau Abang Yusuf Azmi nak masuk, jom kita masuk dalam kotak sekarang. Saya nak tengok boleh tolong komen tak kalau Yusuf Azmi ada dalam ni. Tolong maklumkan, saya nak angkat saudara Yusuf Azmi. Yusuf Azmi ada ataupun tak? Kita bagi masa sikit. Yusuf Azmi kita tengok ada tak Yusuf Azmi dekat sini. Tak ada kot no? Okey, baik. Kalau dalam sembang-sembang kita nanti, tak tahu berapa lama kita sembang, kalau ada saudara Yusuf Azmi, saya minta maaf saya sebut saudara Yusuf Azmi, sebelum ni saya sebut Abang Yusuf Azmi. Saya baru tahu bahawa umur kita orang sama je. Jadi saya rasa tak sesuai saya sebut nama Abang Yusuf Azmi. Walaupun itu tidak mengurangkan hormat saya kepada beliau. Saya tidak kurang sedikit pun hormat beliau kepada sikit pun hormat saya kepada beliau tidak hilang di dalam isu ni. Saya sentiasa suka dengan apa yang beliau lakukan walaupun tidak bersetuju dengan semua perkara yang beliau lakukan. Jadi kita sembang sama-sama. Saya sebut dulu, saya react dulu. Pertama sekali sahabat-sahabat, saya nak bagi disclaimer lagi, iaitu saya tidak ada masalah langsung dengan Yusuf Azmi secara peribadi. Saya tidak ada masalah peribadi dengan Yusuf Azmi, seorang lelaki bernama Yusuf Azmi. Tak ada masalah. Demikian juga saya tidak ada masalah langsung dengan Habib Umar bin Hafiz. Tak ada masalah langsung dengan beliau dan boleh jadi kemungkinan paling besar dia pun tak kenal saya dan dia pun tak tahu apa yang saya cakap. Jadi tak ada kaitan dengan isu tu. Yang ketiga, ini adalah reaction terhadap sidang media. Sidang media yang bukan dibuat oleh saya tetapi dibuat oleh Yusuf Azmi. Dibuat sendiri oleh Yusuf Azmi. Saya tak tahu pasal apa dia buat, tapi ini adalah sidang media beliau. Keempat, saya hanya mengambil reaction ini pada video yang ada di Perikatan Nasional Media. Jadi saya tak rujuk tempat yang lain. Saya rujuk di situ sahaja. Dan insya-Allah saya tidak akan melirik-lirik perbahasan melainkan hanya kepada apa yang disebutkan di dalam sidang media petang tadi sahaja. Okey, baik. Pergi yang pertama. Yang pertama, dia kata video yang saya sendiri potong dan ada dekat Instagram saya. Untuk pengetahuan anda, video yang ada di Instagram saya itu bukanlah yang saya potong daripada video panjang. Itu adalah yang dibuat oleh
orang yang tidak bertanggungjawab, TikTokers tadi itu, dan kita hanya repost saja. Dan kita repost balik itu adalah daripada Yusuf Azmi, bukan daripada orang lain. Kita repost balik yang dia punya video, bukannya video orang lain. Saya tak tahu dia halusinasi apa dalam bab ni, tapi dia mungkin tak perasan yang tu sebenarnya adalah video dia. Yang kedua, dia kata saya sebut kalau nak jumpa, datanglah jumpa. Yusuf Azmi saya tahu bahawa beliau bukan academician. Jadi dia tak menjaga apa yang dia kata. Bila dia sebut, saya kata kalau nak jumpa, datanglah jumpa. Tetapi dalam video dia sendiri, tadi, dia sendiri pun tak dapat buktikan. Dia buka video sana, buka video sini, tapi dia tak dapat buktikan yang saya kata kalau nak datang jumpa, datanglah jumpa. Tak ada. Yang minta datang jumpa ialah Yusuf Azmi. Yang nak datang jumpa adalah Yusuf Azmi. Bahkan anda boleh tengok dekat Facebook, saya dah bagi screenshot. Screenshot ke screenshot? Saya dah letakkan dekat situ apa kenyataan Yusuf Azmi. Bukan kenyataan daripada saya. Beliau yang mesej saya mula-mula. Saya tak ada masalah apa dalam isu ni. Dia yang mesej saya. Dia mesej saya, dia kata dia nak jumpa saya. Nak minta nasihat katanya. Tiba-tiba dia suruh kita pergi dekat tempat dia pula. Ini saya rasa bukan adab dia. Awak dah minta nasihat saya, sepatutnya awak datang jumpa saya, bukannya saya pergi jumpa awak. Bila apa kejadahnya saya nak jumpa awak? Bila saya kata datang ke rumah saya, bermawa maksud saya memang nak berdamai atau bukan berdamai. Maksudnya kita nak saling memahami di antara satu sama lain. Tetapi dia dalam mesej beliau telah sebutkan bahawa beliau nak selepas daripada perbincangan saya minta maaf. Itu adalah kesimpulan yang sepatutnya tidak dibuat sebelum daripada pertemuan. Ia patut dilakukan selepas dari pertemuan sekiranya ada penyelesaian di situ. Kemudian yang ketiga, dia sangat triggered apabila saya sebut tentang mazhab Habib Omar. Dia tak tahu bahawa video TikTok itu adalah video yang dipotong ketika saya berada di PD, di Port Dickson, bukan ketika saya buat reaction. Bila saya kata bahawa saya mazhab Habib Omar dalam bab ni, maksudnya adalah banyak pergerakan dan saya dah sebut dalam hal tu. Dan mazhab itu apa? Dia pun tak tahu tentang hal ni. Sebab tu saya kata banyak kali kepada saudaraku Yusuf Azmi, sahabat yang saya harap ia menjadi sahabat saya, Yusuf Azmi. Beliau kata benda yang kita tak kata dan dia tak faham tentang isu akademik. Dia tak faham pun perkataan yang kita sebut. Dia tak faham pun makna mazhab. Tapi dia nak masuk juga di dalam jurang yang dia tidak kenal ini. Banyak kali dia sebut tentang dia orang awam, tapi dia sendiri tidak merasai perkara itu sehingga dia pun tak tahu apa yang dia lakukan. Kemudian dia sebut, dia bagi satu sentimen. Dia kata apa yang kita lakukan ketika cucu cicit kita dihina. Oi, awak tak dapat buktikan yang saya hina Habib Omar. Awak tak dapat buktikan saya caci Habib Omar. Kemudian awak kata, awak bawa satu sentimen kepada masyarakat. Apa yang kita akan lakukan apabila orang menghina keturunan Nabi. Ini adalah cara yang salah di dalam percakapan, di dalam kata-kata. Kalau awak tahu bahawa saya telah mencaci dan juga memaki, dan perkataan saya itu sangat jelas kepada arah itu, sila tegur saya. Saya akan tarik kenyataan saya serta-merta. Dan saya akan buat permohonan maaf sekiranya saya ada menyebutkan perkataan yang mencaci dan memaki para ulama. Tak kira siapa pun, termasuk Habib Omar hafizahullah. Yang keenam, malam ini kita nak bincang solat katanya. Apa tujuan? Dia rujuk kepada yang kita react pada hari Selasa. Sahabat, kalau awak tak tahu tentang tujuan, awak kena tengok video tu secara penuh. Kalau awak tak tengok satu-satu video, macam mana awak nak react? Yusuf Azmi tidak tonton pun video reaction saya. Tapi bagaimana dia boleh judge yang video reaction saya itu adalah menghina habaib? Ini adalah satu kaedah yang saya tak tahu diambil daripada ceruk Tok Kun mana. Ini adalah satu kesilapan. Kalau awak nak kata kita salah di dalam reaction, awak kena buktikan dengan reaction itu. Bukan awak nak buktikan dengan benda-benda lain. Dalam reaction itu, tak ada orang boleh buktikan yang saya telah mencaci dan memaki para ulama. Bahkan Nabi Omar, tak ada. Bahkan Yusuf Azmi dalam sembang punya panjang nala tadi tu, dia tak sebut sikit pun yang perkataan yang saya mencaci dan memaki. Dan dia tak dapat buktikan itu. Dan dia kata patutnya panggil panel.
Tapi Syihab buka untuk bincang terbuka. Sahabat-sahabat, saya buka kepada perbincangan dalam keadaan saya ada kapasiti. Ini bukan untuk nak membangga diri. Hadza min fadli rabbina. Iaitu saya ada kapasiti seorang yang belajar daripada Al-Azhar. Saya ada kuliah pengajian Islam daripada kuliah Syariah Islamiyah. Saya ada tauliah mengajar dari beberapa negeri termasuk daripada negeri Selangor dan juga Perlis. Jadi apabila saya buka kepada perbincangan umum, sama macam awak buka perbincangan umum dekat masjid dan surau. Kau tak boleh buka perbincangan umum dekat masjid dan surau. Tak boleh. Habis tu macam mana orang nak mengaji? Kena ada ustaz yang memantau. Awak kalau masuk live saya, sesiapa saja yang masuk live saya, mereka semua akan tahu. Mereka semua akan faham bahawa saya akan sentiasa memberikan nasihat kepada mana-mana followers ataupun mana-mana orang yang berada di dalam live yang tersilap di dalam memberikan pandangan. Sama ada mereka follow saya ataupun mereka tak follow saya. Betapa ramai orang awam yang tidak faham berkaitan tentang isu mazhab orang awam. Mazhab orang awam iaitu mazhab ustaz dia. Dan awak boleh tengok betapa banyak kali saya menerangkan hal itu. Berulang-ulang kali saya menerangkan hal berkenaan berdasarkan kepada sumber-sumber para ulama. Jadi dengan kapasiti itu saya mengajak orang ramai untuk datang. Bila saya ajak orang ramai, maksudnya termasuk Yusuf Azmi, termasuk ustaz-ustaz yang menjadi follower Habib Umar Hafizahullah, termasuklah orang yang suka dengar apa yang saya sebut. Itu orang awam. Maksudnya kita buat sembang-sembang terbuka. Bahkan kalau awak tengok video 3 jam tu, ada sahabat kita tolong. Dia bawakan video Habib Umar yang salat yang sahih, yang kita iktiraf bahawa ia adalah salat sahih menurut mazhab Syafi'i. Kita puji pula bab tu. Bahkan kita backup Habib Umar apabila dia baca Quran dengan memegang mushaf. Kita kata mazhab Syafi'i membenarkan sekalipun sebahagian mazhab mengatakan haram dan sebahagian mazhab mengatakan makruh. Hanya mazhab Syafi'i menyatakan bahawa ia adalah diharuskan. Dan Habib Umar buat itu tak ada masalah. Kalau orang kita, dia tak tahu tentang hal ni, siapa solat buka Al-Quran, baca, ambil macam Habib Umar buat tu, dah jadi Wahabi dah. Tapi kita tak buat begitu. Kita tunjuk, kita kata bahawa Habib Umar ni bukan Wahabi. Dia buat ni bertepatan dengan mazhab Syafi'i. Selepas solat dia tak sapu muka. Tak tahulah Abang Yusuf Azmi sapu muka ataupun tak. Tapi selepas solat Habib Umar tak sapu muka. Orang kita kadang-kadang tak sapu muka pun dah dijadikan label Wahabi. Kalau label Wahabi, Habib Umar pun Wahabi juga. Sedangkan apa yang dilakukan Habib Umar tidak bercanggah dengan agama. Tak ada masalah dia lepas salat tak sapu muka. Jadi, awak kena tonton video kita. Bila saya panggil, saya ada kapasiti tu. Awak tak ada. Yusuf Azmi, awak tak ada kapasiti tu. Kalau awak panggil orang untuk berbincang, itu tanda kemungkinan awak nak menghina Habib Umar. Sebab awak tak ada kelayakan akademik untuk yang tu. Saya ada kelayakan akademik untuk yang tu. Bukan saya cerdik sangat, tapi ada beberapa perkara yang saya tahu. Sebab tu saya ada tauliah untuk mengajar. Saya ada ijazah di dalam pendidikan. Bukan ijazah saja, sebelum daripada tu lagi kita sudah mengaji dah di sistem pendidikan agama negeri Johor. Kita mengaji benda ni. Jadi bila orang dah masuk dalam live kita, kita belajar sama-sama. Dan dalam live kita bukan saya seorang yang pandai. Ni ada ustaz-ustaz dalam live kita. Kalau tak ada, contoh awak kata, oh saya ni geng Habib Umar, saya nak pertahankan semua yang disebutkan oleh Habib Umar, masuklah dalam live saya. Saya akan naikkan awak di dalam ni. Nampak tak? Sebab tu saya kata sebelum awak sembang, awak tengok dulu video tu. Tapi dia tak tengok video tu. Dia tak tengok daripada awal. Kita buat disclaimer pun dia tak tahu. Disclaimer kita buat banyak kali disclaimer. Kita kata ini bukan mengutuk Habib Umar. Ini kita nak belajar sama-sama. Isu tu saja. Dan ada video Habib Umar yang tak benar ataupun bukan tak benar lah, maksudnya yang jadi isu. Dan Habib Umar punya solat yang tidak ada isu dalam video tu. Awak tengoklah. Kita bincang panjang di dalam bab tahiyat akhir. Sahabat kita bagi dapatan. Dia kata ni ada yang ringkas tahiyat akhir ni. Dia pun bagi dapatan tu. Kita pun cuba. Kita pun try. Kenapa kita buat benda tu? Untuk bersangka baik kepada seorang tokoh. Demikian juga nak mencari pembelajaran secara bersama. Kalau awak malah nak duduk dalam pengajian, dalam TikTok, dalam YouTube, dalam Facebook, awak malah duduk dengan pengajian, jangan duk bawa orang sekali. Kalau awak ni sekali dengar saja perkataan yang mungkin awak tak pernah dengar, awak terus rasa keliru, jangan anggap orang lain sama macam awak. Kalau awak rasa awak punya IQ cukup rendah, awam awak tu berada cukup rendah, jangan samakan orang lain macam awak. Seterusnya, Yusuf Azmi iktiraf Habib Umar alim dan warak. Sebab katanya dia pernah pergi puasa sekali dengan Habib Umar, dia berramadan sekali dengan beliau.
Dalam video kita, satu hapak pun kita tak sebut bahawa dia ini bukan warak, dia ini bukan orang tokoh agama, bukan tok lebay. Kita tak sebut pun yang tu. Paling tinggi perbahasan kita ialah isu adakah beliau ulama ataupun pendakwah. Itu sahaja. Tetapi tidak ada maksud sedikit pun kita nak merendahkan beliau. Kalau kita kata dia adalah seorang pendakwah yang bagus, adakah itu merendahkan beliau? Kita tak kata dia ulama, tapi kita kata dia seorang pendakwah yang bagus. Adakah itu menjatuhkan beliau? Tidak menjatuhkan beliau sedikit pun. Yang ke-8 dia kata, kenapa nak bincang umum? Kenapa buka kepada publik? Tujuannya adalah untuk menghina dan menyindir. Siapa kata tujuan dia menghina dan menyindir? Awak tak jumpa kod yang saya sebut benda tu pun. Tiba-tiba awak kata saya menghina menyindir. Kita buka kepada publik sebab yang nak mengaji ni bukan ustaz-ustaz. Yang viral ni bukan hanya kepada grup ustaz-ustaz. Kepada orang awam. Video tu viral kepada orang awam. Jadi kita sembang bersama dengan orang awam untuk orang awam juga belajar kerana ini adalah ibadah. Kalaulah kita kata solat Habib Umar itu sudah benar dan sudah tepat, maka kita kena ikut apa yang disebutkan oleh Habib Umar ataupun yang dilakukan oleh Habib Umar. Kalau mazhab Habib Umar itu adalah mazhab Syafi'i dan yang dia lakukan sangat tepat dengan mazhab Syafi'i, kenapa awak tak nak terima itu adalah solat yang terbaik? Kalau saya kata, saya bergerak banyak-banyak ni mazhab Habib Umar lah, kenapa awak triggered? Memang telah terbukti dalam video berkenaan Habib Umar banyak melakukan pergerakan, dan isu banyak pergerakan ni Yusuf Azmi tak tahu. Isu banyak pergerakan ini isu perbincangan mazhab fiqh. Bahkan di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah sendiri membincangkan isu pergerakan yang banyak. Saya sendiri cenderung mengatakan bahawa pergerakan yang banyak yang dilakukan oleh Habib Umar tidak membatalkan salatnya. Pun begitu, kita kena berhati-hati. Ada kod dalam video kita. Kita kata kena berhati-hati. Sebab hadis sebut jangan lakukan perkara yang khabas, perkara yang sia-sia. Kita bimbang ia adalah perkara yang sia-sia. Jadi kita kena hati-hati. Tapi kita tak kata pun, tak ada kenyataan kita yang mengatakan bahawa solat Habib Umar itu tidak sah. Jadi pasal apa awak trigger sangat? Nampak sangat awak tak tengok video tu. Dan boleh jadi video yang kita sembang panjang ni pun Yusuf Azmi tidak menontonnya. Yang ke-9. Dan bila saya sembang begini, bukan khusus kepada Yusuf Azmi, tetapi kepada anda yang sedang menonton saya. Anda yang mendengar apa yang Yusuf Azmi sebut secara terbuka, maka saya menjelaskan kepada anda secara terbuka. Apabila Yusuf Azmi keluarkan kenyataan beliau di dalam Instagram yang bersifat terbuka, awak fikir saya nak diam secara tertutup? Dia sebutkan secara terbuka di dalam Instagram milik beliau. Saya screenshot kenyataan beliau. Saya tahu geng-geng ni memang kadang-kadang dia nak pukul belah belakang. Saya bukan sekadar screenshot, saya dia buat video sekali. Tapi tak apalah, kita ambil yang screenshot tu. Mana Yusuf Azmi punya. Okay, dia kata dekat situ, maafkan saya, kenapa awak dibiadab sangat terhadap guru kami Habib Umar? Bukan nak perlekehkan awak. Kita ni biar tak ada ilmu, jangan tak ada adab. Dengan 3 kali tu, 3 kali tanda seru. Saya dah DM awak nak jumpa untuk kita selesaikan supaya tidak terlihat Islam ini seolah-olah tidak ada kesefahaman. Kenapa awak terlalu biadab? Awak sebut dalam Instagram awak secara terbuka. Lepas tu awak kata jom kita bincang secara tertutup. Selepas kita berbincang di dalam DM, di dalam Instagram, saya memang tak biasa sembang dekat DM dekat Instagram, wallahi. Tapi bila saya dimaklumkan bahawa Yusuf Azmi yang DM saya jadi oleh tim saya, baru saya tengok. Tapi bila kita DM awal sampai ke sudah, awak relax macam tu saja, kemudian awak kata tak apa, tak mau nak cara saya dengan saya, tiba-tiba awak buat sidang media. Lelaki jantan mana yang buat perkara seperti itu? Nampak penakut dan pengecut. Hati-hati sahabat-sahabat. Kemudian yang ke-9 katanya mazhab Habib Umar, kita mazhab Syafi'i. Saya dah sebut tadi berkaitan tentang trigger terhadap mazhab. Dia tak faham langsung berkaitan apa itu perkataan mazhab. Dia memang tak tahu langsung. Yang ke-10, saya duk rasa dia ingat video dekat PD itu adalah video reaction. Sedangkan itu bukan video reaction, itu video santai di TikTok. Orang buat provoke, dia kata, Budin, solat hang bergerak-gerak. Saya katalah, solat gerak-gerak tu mazhab Habib Umar. Saya mazhab Habib Umar. Betul ataupun tidak? Betul. Awak boleh tengok dia dalam video Habib Umar tu. Itu bukan video dia selak-selak sebelum solat. Nampak sangat ni Habib Yusuf Azmi dan juga kawan dia yang sebelah. Saya pun kenal. Bukan saya nak kutuk siapa ni, orang tua.
Memoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan umur kepada beliau. Depa ni tak tengok pun video Habib Omar tu. Video Habib Omar tu 6 minit saja pun depa tak tengok. Dia nak komen video kita yang 3 jam. Dalam video Habib Omar tu jelas-jelas dia salat rakaat pertama dia baca Quran, dia buka Quran. Rakaat kedua dia buka Quran, dia siap tanda, dia pergi cek, dia pergi selak-selak. Sangat jelas. Nampak sangat dia tak tengok video 6 minit. Macam mana dia nak tengok video kita 3 jam? Sebab tu kita kata orang awam yang nak mengaji. Kalau awak tak mau mengaji, jangan letakkan semua orang macam hang. Jangan judge orang lain bodoh. Jangan judge orang lain lemah pemikirannya. Ramai orang awam yang sedang menonton saya sekarang ini. Mereka-mereka ini mempunyai pemikiran lebih jauh pandai daripada orang lain. Bahkan sebahagian daripada ustaz-ustaz. Dan boleh jadi sebahagiannya lebih hebat daripada saya. Yang ke-11. Katanya Syihabuddin tak nak jumpa. Yang pertama sekali, isu jumpa ni siapa yang bangkitkan? Awak, Yusuf Azmi yang bangkitkan, bukan saya yang bangkitkan. Awak nak jumpa saya, okey, tak ada masalah. Saya bukan nak jumpa awak pun, saya tak ada keperluan nak jumpa awak pun. Tapi awak nak jumpa saya, okey, silakanlah. Bila kita tetapkan tempat, awak tak mau datang. Kita kata dekat rumah saya. Ni sahabat-sahabat, rumah saya ni ialah rumah, tapi rumah saya ni ada studio. Dia kata saya tak ada tempat proper. Studio, kami studio bro. Saya dah sebut dalam DM kepada dia. Awak boleh tengok dekat Facebook saya sebut benda tu. Dekat rumah saya ada studio. Ini proper studio. Kita ni main kamera punya cantik dekat TikTok. Kita punya main dekat YouTube, Facebook semua cantik. Ini studio. Yalah studio saya ni bukannya hebat sangat, tetapi ini studio. Esok insya-Allah ada Jabatan Agama nak datang untuk nak belajar dengan saya macam mana kita nak set up studio. Saya kata ahlan wa sahlan. Sebab tu saya kata hari Selasa tak boleh. Hari Selasa memang ada pertemuan dengan pihak Jabatan Agama. Hari Isnin saya ada urusan dekat Jabatan Agama juga hari ni. Saya nak kena pergi ambil kad tauliah saya tu. Jadi sebab tu saya tak boleh jumpa hari Isnin dan juga hari Selasa. Paling nak jumpa pun hari Rabu saya kata. Ya salam. Moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita. Yang ke-12. Habib Omar seperti bola. Dia kata, dia DM kat saya, dia kata, hang buat Habib Omar macam bola. Hang pergi carilah kenyataan tu. Hang tak jumpa Yusuf Azmi sebutkan hal tu. Yusuf Azmi tak sebut pun yang kata Habib Omar dibuat seperti bola. Nak saya baca kenyataan ni. Awak boleh rujuk kenyataan ni. Dia kata, hentikan tuhmahan dan tuduhan hinaan awak terhadap para alim ulama. Kita bukan orang baik, tetapi kita berusaha nak jadi baik. Samalah macam saya ni banyak dosa. Jadi banyak nak berusaha ke arah kebaikan. Janganlah awak sampai menghina para ulama. Saya jawab, maaf tuan, saya baru lihat mesej ini. Pertama, boleh tuan sebutkan apa perkataan saya yang saya hina ulama atau mentohmah ulama? Dia tak dapat buktikan. Itu saja, tak ada sebut bola-bola apa, tak ada. Dia mengada-adakan benda yang tak ada dalam DM. Jujurlah wahai Yusuf Azmi. Jujur. Kalaupun awak orang awam, bukan ilmuwan, bukan agamawan, saya mohon anda jujur. Saya dah post semua kenyataan yang kita sembang dekat DM tu dekat Facebook. Jujur. Tolong jujur. Sifat jujur itu adalah sifat yang diajar oleh habaib, yang diajar oleh Nabi kita SAW. Jujur. Jangan terlalu makan dengan provokatif ni. Kemudian yang ke-13 dia kata, jumpa di rumah. Kenapa tak jumpa di restoran? Pejabat takut polis. Jumpa di rumah. Saya kata, sebab apa jumpa di rumah? Sebab saya selesa je di rumah. Saya bukan sekadar sebut saya jumpa di rumah. Dia kata dia nak selesaikan isu. Saya siap kata dekat dalam DM, saya sebut bahawa kalau abang tak mahu nak jumpa dan sebagainya, kita boleh buat video call sekarang pun boleh. Ni saya tunjukkan sahabat-sahabat. Kalau dia jujur nak selesaikan masalah, ataupun kalau dia jujur nak jumpa dan bersembang, saya sebut bahawa biar saya faham abang dan abang faham saya. Jadi saya cadangkan tempat yang saya selesa. Kalau tidak, kita buat video call sekarang pun boleh. Dia kata, baiklah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Saya tak akan datang di rumah. InsyaAllah kita pasti akan jumpa. Awak berani komen Habib Omar dalam media sosial saja, rupanya penakut bila berdepan. Awak memang kanak-kanak lah. Dia pula pergi kata kita kanak-kanak. Tapi saya kata video call sekarang. Kalau dia jujur nak kepada penjelasan, saya minta video call. Kenapa seorang Yusuf Azmi tidak mahu untuk video call saya? Kita sembang sama-sama. Kenapa perlu berjumpa juga di hadapan mata setelah kita tidak bersetuju untuk berjumpa? Dah. Kemudian dia kata tak mungkin cederakan Syihab. Apa yang tak mungkinnya? Isu 2 tahun lepas yang mana seorang Muslim Islam yang jual baju semboyan,
Jual baju bukan isu marah Habib ke apa ke. Dah. Jual baju semboyan yang cetak rompak, dia pi pukul orang tu. Itu isu baju dia pi pukul. Takkan isu Habib Omar dia kata tak apa saja, sedangkan dia nampak sangat dia sangat sayang dan cinta kepada Habib Omar. Macam mana dia boleh jamin tidak mencederakan orang? Tapi cuma dikatakan bahawa orang yang dia jumpa tu juga dengan modus operandi yang sama. Akhirnya awak kitai. Waktu tu ada arwah Abang Ali sekali. Moga Allah Ta'ala memberikan keampunan kepada beliau, kebaikan kepada beliau. Tadi dia bagi dekat sahabat dia. Waktu dia sembang tadi, dia bagi dekat sahabat dia. Orang sebelah, saya kenal sahabat dia tu, saya tahu perjuangan sahabat dia tu. Sebab saya memang peminat Yusuf Azmi. Serius saya sebut, saya memang peminat beliau sehingga saya suka tengok video-video beliau. Video-video kat sempoyan tu saya memang suka sangat. Jadi saya selalu tengok video beliau. Jadi agak kenal jugalah dengan orang yang menjadi tetamu dia tu. Kita tahulah kan. Tapi dia tu pun orang awam juga. Tapi Yusuf Azmi nak pitanya juga dia tentang YouTuber Syihabuddin. Katanya sejak bila pernah dengar. Orang tu pun dia tak pernah dengar Syihabuddin. Dia tak pernah dengar Syihabuddin. Hampir tanya tentang Syihabuddin, dia tak pernah dengar Syihabuddin. Jadi macam mana nak panggil dia untuk nak ulas tentang isu Syihabuddin? Lepas tu dia kata orang awam boleh terus komen ulama. Ni sahabat-sahabat, saya dah sebut tadi, orang awam kita ni yang kita kata dekat TikTok ni tak awam semua. Ada sebahagian ustaz-ustaz dekat TikTok ni. Ada sebahagian orang awam tapi mengaji dekat pengajian Islam. Ada orang awam yang tak adalah bodoh sangat. Jadi kita belajar sama-sama dekat situ. Dan kita ni, saya ni alhamdulillah, saya ada pengajian Islam. Jadi saya boleh kawal insya-Allah. Dan awak boleh tengok dalam video saya, dalam reaction saya, kalau ada orang yang melampau sampai menghina Habib Omar, kata kuburiyun, awak akan boleh tengok dalam video-video saya yang saya tegur orang sebut benda tu. Bahkan sebut capaliyun pun saya tegur. Sebab saya tak suka perkataan itu. Jadi hati-hatilah kalau kata orang awam. Kita laju sikit. Dia kata kita kena tengok full video, jangan serat-serat. Ya Allah ya salam. Terbukti kita dah tengok full video, dia orang tak tengok full video. Dia orang kata Habib Omar bukan sedang solat tapi sedang semak-semak Al-Quran sebelum solat. Dia orang tak tengok full video. Kita tengok full video Habib Omar 6 minit tu, kita tengok tak skip. Lepas tu kita tengok video yang panjang 16 minit. Cuma kita skip sikit lah pada bab tu. 16 minit panjang sangat. Tapi cumanya kita tengok semua video tu. Dia orang tak tengok pun video kita. Lepas tu dia orang terus react kita. Lepas tu dia kata jangan tengok video yang pendek, tengok video yang panjang. Ya salam. Dia kata ada kes untuk orang ramai, ada kes khusus. Oh ya betul. Dia kata dia nak tekankan dekat situ bahawa ada benda yang kita sebut kepada orang ramai, ada benda yang kita tak sebut kepada orang ramai. Sahabat-sahabat, video Habib Omar tu dah viral. Jadi kita sebutlah kepada orang ramai yang telah melihat video tu. Dan kita jaga, kita kata kita tak caci ulama' dan kita buat disclaimer pada awal. Jangan caci ulama'. Bahkan kita kata kita tidak bertujuan untuk menjatuhkan Habib Omar. Bukan menghina Habib Omar, bukan. Kita dah sebut dalam disclaimer. Lepas tu awak nak salahkan kita lagi. Salahkan diri awak sebab awak tak tengok video itu secara sempurna seperti mana yang telah awak dakwa di dalam video tu. Kena tengok full. Kemudian dikata kita ni mencari-cari kesalahan. Sahabat-sahabat, dalam video tu memang panjang. Jadi orang semua tengok video tu. Jadi dia nampak kesilapan. Macam orang tengok video saya lah. Saya tengah solat, dia tengok okey, ni nampak ada kesilapan disebabkan pergerakan yang banyak pada tangan, pergerakan yang banyak pada kaki kiri dan kanan. Nampak ada kesilapan ketika memilih pakaian. Kenapa pakai seluar 3 suku? Kemudian dia banyak lagi lah. Adakah itu dianggap mencari-cari kesalahan yang tidak elok? Tak ada masalah. Awak nak tambah ilmu awak, tak ada masalah. Lainlah awak buat video, awak pergi kata tu dia video Syihabuddin, video solat Syihabuddin macam nak haram. Itu lain cerita lah. Ataupun kita kata kepada video Habib Omar, apa ni video solat macam buruk mayat. Itu lain cerita lah. Kalau awak sebut dalam live reaction saya akan tegur depan-depan. Tak kira awak follow saya ataupun awak hater saya akan sebut depan-depan. Itu adab saya dan awak tahu benda tu. Kecuali awak memang tak biasa dengan perbincangan yang saya selalu buat. Saya tak risau awak nak suka ke tak suka, tak ada masalah. Tapi tengok dulu apa yang kita buat.
Ini kita panggil dalam live tak keluar. Tapi bila lepas pada live, satgi ada lagi sidang media baru satgi. Kemudian dia kata Habib Umar ni orang yang soleh. Solat 100 rakaat satu malam. Saya tak nak ulas panjang sebab ia tidak berkaitan dengan video. Jika ia melakukannya, moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada dia. Dan boleh jadi Habib Umar ni adalah orang soleh sebenar-benarnya dan dekatnya di sisi Allah. Boleh jadi begitu. Habib Umar menjaga percakapan seperti LGBT Forum. Sebab tu saya ni, kalau siapa yang tengok saya mereka tahu pandangan saya berkaitan tentang Habib Umar. Pandangan saya ialah beliau adalah keturunan Nabi, kita kena hormat, kita kena kasih, kita kena sayang. Itu pandangan saya. Yang kedua ialah dia bukan ulama dengan maksud ulama besar fiqah ataupun seumpama dengannya, ataupun ulama hadis besar seumpama dengannya. Tidak. Tetapi dia ada tokoh pendakwah yang terbilang. Itu pandangan saya. Sebab tu awak boleh tengok macam mana golongan LGBT ni dia pergi tanya kepada Habib Umar, bagaimana Habib Umar jawab. Awak pergi tengok apa yang dia sebut. Sangat cantik, sangat tersusun. Dia tak pergi rujuk kepada isu LGBT. Dia tak pergi rujuk kepada kawan tu LGBT. Sedangkan orang tu buat maksiat, sedang buat maksiat. Geng-geng LGBT tu datang ke majlis Habib Umar dalam keadaan sedang buat maksiat. Tapi Habib Umar tidak menjawab dengan dalam bentuk fiqah, tetapi dia membincangkan ataupun dia menjawab dalam bentuk seorang pendakwah yang cukup bagus. Saya dapat ambil manfaat daripada perkara tu. Jangan judge mereka di situ. Bahkan dia doa, semoga Allah Ta'ala menerima taubatlah apa sebagainya. Itu adalah satu teknik dakwah yang kita kena belajar. Saya kena belajar, awak kena belajar. Sebab tu saya kata Habib Umar tokoh pendakwah. Dia ajak orang masuk Islam. Bukan sikit, ramai orang masuk Islam disebabkan Habib Umar. Seterusnya, amaran kepada Syihabuddin. Dia bagi amaran kepada Syihabuddin. Saya tak tahu siapa dia yang berhak untuk memberikan amaran kepada saya. Tapi dia kata cari topik yang lain. Bukan ambil ulama ini dan bincangkan. Saya kata juga kepada Yusuf Azmi, jangan bincang ini isu akademik. Bila kita buat perbincangan akademik, dia ada tata susila dia. Dia ada tertib dia. Dia ada cara perbincangan dia. Kalau awak rasa tak cara dalam bab ni, tak payahlah masuk dalam bab ni. Tak payahlah nak pergi bagi amaran, cari topik lain. Saya boleh cakap, cuba bayangkan kalau saya cakap kat Yusuf Azmi, cari topik lain lah. Tak payah nak pergi buat scam ni. Tak payah nak pergi kacau orang scam ke. Tak payah pergi kacau alung-alung ni. Tak payah. Apa pandangan awak kepada saya? Sebab apa yang awak lakukan tu nampak macam orang Melayu gangster. Apa pandangan awak pula? Mesti awak kata, oh saya ada alasan awak. Demikian juga saya sebagai seorang agamawan. Saya mengaji dalam pengajian Islam. Saya melihat ada perkara yang tidak tepat daripada sudut pengajian Islam yang saya belajar. Saya memberikan kritikan. Tak semestinya awak ikut kritikan saya. Dalam isu kita akademik ni, kalau awak tak setuju saya, tak ada masalah. Awak kritik balik saya. Saya tak akan berkecil hati. Itu dalam isu akademik. Isu akademik ni, saya kritik orang kritik saya balik. Itu perkara biasa. Awak mungkin tak biasa dengan benda ni sampai awak kata, oh ini telah menyebabkan kekeliruan kepada orang awam. Awak yang keliru, ramai tak keliru. Faham? Kemudian dia kata, perbincangan dengan orang awam masuk dialog ni kurang ajar. Oh, nak bagi kurang ajar lah, nampak macam kurang ajar orang awam masuk dalam dialog ni. Sebab saya sebut, saya ni bukan orang awam saja-saja dekat sini. Saya ni agamawan. Saya ada pengajian Islam. Jadi bila saya ajak orang awam bincang, saya dapat memandu mereka lah. Faham tak? Yusuf Azmi minta datang Wisma Semboyan. Saya kata, saya dah sebut, apabila Yusuf Azmi sebut beberapa perkara yang bersifat ugutan, maka tidak ada pertemuan saya dengan Yusuf Azmi dalam tempoh terdekat, melainkan Allah Ta'ala meletakkan sebaliknya. Dia telah memberikan pelbagai kata-kata ugutan. Antara yang dia sebut ialah, disebut jangan disebabkan mulut badan binasa. Apa awak maksud itu? Jangan disebabkan mulut badan binasa. Jadi saya kata bahawa saya cukup terbuka. Bahkan saya dah bagi dekat Yusuf Azmi dan dia pun dah dapat tu. Kalau betul-betul ikhlas nak bincang, kita bincang secara live di YouTube. Sebab awak kata kalau kita pergi dekat Wisma Semboyan pun awak akan rakam video saya. Jadi senang-senang kita buat live. Jadi awak tak payah nak rakam, saya tak payah rakam, direkod secara online. Orang boleh tonton ramai-ramai, satu Malaysia boleh tonton. Jadi apa masalah awak nak datang? Tak nak datang. Saya punya format senang saja. Saya bagi peluang awak cakap 10 minit. Kemudian masa saya bercakap pula 10 minit. Lepas tu bagi masa awak bercakap balik 10 minit. Mungkin awak nak bangkang cakap-cakap saya tadi. Kemudian bagi masa saya pula 10 minit. Lepas tu saya bagi awak bagi kesimpulan 5 minit. Saya bagi kesimpulan 5 minit. Settle masalah.
Saya tak mau jadi awak cakap, saya cakap. Jadi biar awak cakap, saya dengar. Biar saya cakap, awak dengar. Tapi itu benda simple macam tu awak tak boleh buat. Saya puji sungguh-sungguh Tok Singa, Abang Ad, dia orang boleh masuk dalam perbincangan ni. Dan mereka pun ada masalah yang sama pada peringkat awal. Macam mana yang Yusuf Azmi punya masalah. Iaitu mereka pada awalnya, pada peringkat awal, menganggap saya tidak beradab dengan para ulama. Kemudian kita adakan dialog. Dan dialog itu cukup harmoni. Bayangkan Tok Singa. Saya puji Tok Singa. Tinggi melambung. Sepanjang saya berdialog dengan pelbagai orang, saya kata saya rasa paling syok dan rasa bahagia bila saya berdialog dengan Tok Singa. Hampa kata dia tok kucing ke apa, biar pi. Hampa kata siapa menang ke apa, biar pi. Tapi saya rasa perbincangan ataupun dialog yang paling saya suka adalah perbincangan dengan Tok Singa. Tok Singa mengaji mana? Mana ada mengaji mana? Dia orang awam saja. Tapi dia nak tegakkan bahawa saya tak patut cakap satu perkataan itu kepada Pak Sumit. Arwah Pak Sumit, semoga Allah Ta'ala berikan keampunan dan kebaikan kepada Pak Sumit. Dia nak tegakkan benda tu. Dia gentleman Tok Singa. Dia masuk petang tu, pagi tu kita ada masalah. Kita dah call, memang kita bergaduh sungguh dalam call. Lepas tu kita kata, okay, malam ni kita dialog. Malam tu juga kita dialog. Saya buat persediaan yang cukup ringkas dan Tok Singa pun buat persediaan. Bayangkan Tok Singa di dalam dialog itu, dia orang awam. Dia boleh keluarkan ayat Quran. Dia boleh keluarkan hadis Nabi SAW. Dia boleh keluarkan fatwa daripada mufti wilayah persekutuan. Saya puji Tok Singa. Dan selepas habis daripada sembang berkenan, saya mengiktiraf diri bahawa saya tak ada masalah dengan Tok Singa. Dan Tok Singa juga buat benda yang sama kepada saya. Bahkan awak boleh perasan secara peribadi, saya banyak tak menyentuh isu Tok Singa. Kerana husnuzan saya yang cukup tinggi kepada Tok Singa. Selepas daripada dialog berkenaan. Jadi ada manfaat tak dialog tu? Ada manfaat pada dialog tu. Mai sajalah, apa masalah? Semua orang boleh tengok. Tak ada isu pukul, tak ada isu orang kecil hati, tak ada isu nak pergi berjalan apa semua, tak ada isu tempat. Saya kata malam ni kita buat live saja, tak mau. Pasal apa tak mau nak datang live? Saya kata ni buat video call pun tak mau. Buat video call pun tak mau. Apa masalah dia? Awak nak apa sebenarnya? Boleh? Betul tu, saya setuju. Siapa kata tadi tu? Tok Singa got the ball. Betul, saya setuju. Saya sangat-sangat setuju. Yang ke-29, akhlak Syihabuddin macam ni ke belajar kat Azhar? Awak nak macam ni sahabat-sahabat. Kalau awak kata akhlak saya buruk, tolak tepilah saya. Tak ada masalah. Awak swipe saja. Kalau awak like, awak like. Kalau tak, awak swipe. Awak swipe saja. Kalau awak kata akhlak Syihabuddin buruk, akhlak Syihabuddin tak boleh dipakai, tak apa, tak ada masalah. Itu adalah kenyataan. Sebab yang ni berakhlak ni dia terlalu umum. Biar bi. Tapi jangan kata saya hina para ulama. Jangan sebut apa yang saya tak sebut. Yang ke-30, membuka ruang berjumpa. Dia buka ruang untuk jumpa. Jumpa untuk berdamai. Jangan buat kekeliruan. Dia kata dia nak berdamai. Tetapi dia kata jangan kita buat kekeliruan pula. Awak dah judge kita, kemudian awak kata jom kita berdamai. Pertama sekali sahabat-sahabat, kita tak ada isu pun. Saya beritahu, saya tak ada masalah dengan Yusuf Azmi. Bila masa saya quote Yusuf Azmi, beritahu. Ini cerita pasal isu akademik. Dia nak masuk into the scene. Lalu dia keluarkan kata saya biadab apa sebagainya. Bila saya jawab, tiba-tiba dia kata jom kita selesaikan perselisihan pada kita. You are into the scene, then you want me to make apologies. Aku tak hati cakap Omti, minta maaf. Nampak tak? Salah tu. Yang ke-31, format dialog tak mau. Nak masuk ring, okey. Sebab tu saya kata dia ni memang ada isu nak pukul orang. Sebab dia kata dia nak masuk ring, okey. Format dialog dia tak mau. Dialog ni awak kena tahu, sembang-sembang. Tanya Tok Singa macam mana dialog. Cukup bagus cukup smooth. Tok Singa punya dialog cukup smooth bagus. Kemudian dia kata jamin tak akan pukul, disaksikan oleh kamera. Jangan sampai orang awam yang pergi jumpa. Dan isu orang awam ni saya dah report polis tak faham. Dan dia kata saya tak faham reverse psychology. Sebenarnya dia marah, dia bukan nak datang minta nasihat. Minta maaf Yusuf Azmi, saya tak tahu maksud awak tu awak marah. Saya faham daripada mesej pertama. Mesej pertama awak mesej saya kata awak nak minta nasihat kat saya. Jadi saya kata okey lah, minta nasihat, mai datang jumpa lah kan. Betul tak? Kan? Tiba-tiba awak suruh pergi jumpa tempat awak. Gila ke apa? Orang minta nasihat, kita kena pergi jumpa orang yang minta nasihat. Kalau ikut Imam Bukhari ni dah teruk dah ni. Tapi tak apalah, biar-biarlah. Saya nak perjelas sekali lagi. Pertama sahabat-sahabat, secara peribadi saya tak ada masalah dengan Yusuf Azmi. Saya tak ada masalah secara peribadi dengan Yusuf Azmi. Bahkan saya termasuk orang yang sangat suka dengan apa yang dia lakukan. Kebanyakan, bukan semua kebanyakan yang dia lakukan. Saya suka, saya sokong apa yang beliau lakukan. Yang kedua,
isu ni adalah isu perbincangan akademik. Apabila saya buat reaction 3 jam berkaitan tentang isu ni, bukan saya buat reaction seorang-seorang, reaction berjemaah, dan awak tak tonton video tu, tolong awak jangan masuk dalam perbahasan akademik. Awak tak tahu perkataan mazhab pun. Bahkan mazhab awak sendiri pun awak tak tahu mazhab awak itu apa sebenarnya. Mazhab bagi orang awam, awak pun tak tahu mazhab awak itu apa. Ini perbincangan akademik. Bila kita kata perbincangan akademik, biarlah orang-orang yang mengaji yang settlekan isu ni.